Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang telah diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini, mereka itu mendirikan salat, menunaikan zakat, mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Yang saya kasihi Al-Fadil, yang berhormat Ustaz Azam, yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Fadil Tan Sri Tuan Guru Haji Amlah di Awang, selaku Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS, Fadil yang berhormat Datuk Mak Yahya selaku Pusarajaya PAS Negeri Kedah, Fadil yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi selaku Menteri Besar Negeri Kedah, Fadil Dr. Fakhruddin selaku Timbalan Pusarajaya PAS Negeri Kedah, seluruh saf pimpinan PAS di semua peringkat, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dengan pimpinan tertinggi kita, iaitu Tan Sri Tuan Guru Haji Amlah di Awang, sempena dengan lawatan rasmi parti. Dan kebetulan saya sebagai naib presiden mas'ul utara, maka setiap lawatan yang melibatkan zon utara daripada Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Kedah, saya mengiringinya. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tadi kita sudah pun mendengar bagaimana pencapaian yang ada kepada kerajaan di negeri Kedah. Alhamdulillah. Dan memang ini menjadi kebanggaan dan menjadi satu piawaian qudwah yang ditunjukkan oleh kerajaan negeri Kedah, nak menunjukkan tentang PAS yang memimpin mampu bukan saja kita nak membawa kebahagiaan ukhrawi, malahan juga soal duniawi. Soal dunia tadi kita dapat lihat dari segi pencapaian mata kasar kita dengan simpanan reserve sebanyak 600 juta. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, walaupun kita sedar dan kita faham kita memerintah di dalam keadaan yang liku-liku yang penuh dengan cabaran-cabaran, dan begitulah juga saya yang diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, maka ianya juga pada saya di mana Tuku salut pesan kita berkerajaan pada hari ini ialah lebih kepada soal untuk pembangunan dakwah
dan juga untuk pembangunan politik. Dengan kekangan-kekangan yang ada, kita cuba buat sekadar yang mampu yang diberikan berdasarkan kepada bidang kuasa yang ada kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, fattaqullaha mastata'tum. Naklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut kadar kemampuan yang ada kepada kamu. Maka kita buat berdasarkan kepada apa-apa yang boleh kita lakukan dengan keadaan bidang kuasa yang ada kepada kita. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, walaupun saya memegang jawatan sebagai Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama, sebenarnya punca kuasa tidak ada di peringkat pusat. Punca kuasa berkenaan dengan semua perkara itu ialah terletak di kerajaan negeri ataupun di bidang bahagian Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Contoh dia, apabila berlakunya isu-isu macam kes Ismail Pat, macam-macam berlaku. Ajaran-ajaran macam ajaran sebelumnya kita tengok Ayah Pin, baru ni berlaku hak yang Ibrahim Perak, berlaku apa di perjalanan mimpi terakhir. Berlaku di situ, kita akan menghubungi pihak Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Dan alhamdulillah apabila kita ada sedikit kuasa ni, apabila kita memberitahu, terus tindakan diambil. Kalau melibatkan soal media sosial, maka saya akan hubungi dengan pihak SKM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi, yang diketuai oleh menterinya ialah Tan Sri Anwar Musa. Yang berlaku pelik-pelik berkenaan dengan penghinaan agama sebagainya, maka saya akan hubungi dengan Menteri Dalam Negeri. Dengan sebab tu tuan-tuan tengok pantas kali ni. Pagi kita report, tengah hari pergi angkat dah. Kerana apabila kita ada di dalam kerajaan ni, memang suara kita ni memang agak laku sikit lah. Macam kata Sanusi, Yang Amat Sanusi tadi. Tempat saya tu banyak longkang-longkang hak benda jalan-jalan, adu tu lama dah. Tapi mai apabila kita jadi menteri ni, kita adu, pagi adu, tengah hari buat dah. Benda lama lah, sama ya, itu biasa. Sebab itu tuan-tuan, tumpang kita ada sedikit kuasa, kita cuba lakukan kadar kemampuan yang ada. Dan saya pun hanyalah sendiri, banyak untuk dari segi hubungan terusnya ialah lebih kepada di wilayah persekutuan. Termasuklah juga dalam soal-soal berkenaan dengan hal-hal yang berhubung kait dengan agama di persekutuan. Contohnya, kita judi, lesen kita tak boleh sekat. Kita tak boleh bagi dan kita tak bagi. Tapi yang boleh saya buatnya ialah dengan saya mengarahkan pihak Jawi melalui penguatkuasa pergi tunggu di kedai-kedai hotspot judi. Dalam masa sebulan ni baru dilaporkan kepada saya, daripada 100 orang yang masuk duk beli nombor ekor tu, dia kata cuma 3% saja ialah daripada orang-orang Melayu. Kita ambil dia, kita suruh dia pergi, mari jumpa kita. Saya kata tak usah duduk tangkap, tak usah duduk jail lah. Kita lebih kepada soal untuk nak didik dia, nak beritahu kepada dia soal benda yang berlaku. Ini ajaran-ajaran yang tidak betul. Dan kemarin dulu saya bincang berkenaan nak mengatasi masalah berkenaan dengan pelacur. Yang kita tahunya bagaimana kita dapat gambaran belakang pejabat kita tu. Tapi rupanya saya cek dengan NGO yang bergelomang dengan kegiatan-kegiatan di Coket Road ni, sebenarnya Ustaz, dia kata pelacur ni sudah boleh dikatakan sudah tidak ada. Yang ada ni hak muda-muda ni, dia lebih kepada aplikasi yang melibatkan high classnya melalui handphone dan sebagainya. Yang hak yang biasa-biasa ni, yang cuma hari ni
yang dialami di kawasan itu rupanya ialah masalah berkedudukan haram. Berkedudukan haram. Kadang-kadang dah anak 4 orang, tak tahu pak mana satu. Jadi budak-budak ni berpelesiran. Jadi kebetulan pula orang Malaysia ni pemurah. Mereka ni tak mau kerja. Rumah orang bayar, makan orang bagi. Jadi saya beritahu kepada NGO, semalam saya jumpa dengan NGO Riqab, NGO dengan Da'i dan juga NGO Yayasan Aman. Mereka ditugaskan untuk nak cari mereka ini, dan sekarang ni dah proses kita ialah untuk nak sahkan menikah. Anak-anak yang stateless, yang tak ada suak beranak semua kita cuba untuk uruskan. Kalau tidak, mereka ni akan mewarisi masalah sosial yang berlaku di sekitar Cokit Road. Jadi gambaran yang mengatakan pelacur tu sebenarnya tidak ada, boleh katakan orang kata apa, kalau ada pihak ini tua yang kebanyakan terlibat dengan dadah. Itu yang berlaku. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka dengan sebab itu isu yang mutakhir pula berlaku, iaitu berkenaan dengan, ada orang kata, dia kata isu-isu yang berlaku hari ini, penghinaan agama sebagainya. Apa yang menteri buat? Memanglah kita hanyalah boleh memberikan teguran, memberi amaran, dan kita bertindak melalui perundangan. Yang berlaku di kes yang melibatkan baru ni di yang kes komedi, di kelab komedi itu, apabila dah mahkamah sibil telah pun jatuh hukuman, bukan jatuh hukuman dakwa dia, maka menyebabkan Jawi pula tak meneruskan, sebab hak yang hukuman yang ada kepada mahkamah sibil itu lebih besar daripada hak yang ada kepada mahkamah syariah. Jadi kadang-kadang ada orang kata pasal lepas pula, tak, ni ada proses-proses melalui orang tanya undang-undang, mereka tahulah berkenaan dengan sebab apa berlakunya sedemikian rupa. Dan untuk maklumat juga, mungkin ini melibatkan juga mungkin banyak di kalangan guru kafar yang dapat viral surat yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM berkenaan dengan hak yang guru yang bersalin ditangguhkan pembayaran berkenaan dengan allowance dia. Sebenarnya nak mula tahun ni sebenarnya, dan wang tu sebenarnya wang akaun amanah yang ada kepada negeri-negeri yang kita nak beri kepada guru-guru perempuan yang bersalin dalam satu kontrak dia, 3 tahun kontrak, kita akan bayar kepada dia iaitu gaji allowance penuh ketika dia bersalin. Tapi apabila maklumat ni kita maklum kepada MOF kata tak boleh. Jadi prosedur kewangan ni kita nak kena patuhlah. Kalau tidak, dengan saya duduk pakai baju oring lah lepas ni kan. Di sebab itu benda-benda yang penting melibatkan soal keuangan. Macam itulah juga dulu tuan-tuan, apabila waktu pandemik dulu, orang duk kata apa menteri agama daripada PAS tak bela sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pondok sebagainya. Tak, kita bela. Yang pertama ialah ni duit kerajaan. Bila duit kerajaan ni dia kena ada prosedur dia. Prosedur dia salah satunya ialah daftar. Kalau tak daftar, tak boleh. Tak boleh. Okay? Yang keduanya, saya juga minta dengan MOF, dengan Kementerian Keuangan, supaya wang pembangunan itu ditukar menjadi kepada untuk pengurusan, supaya dia kata kami tak mau dah pasal duit, kami nak duit cash. Hak sekolah kami tak mau buat tak apa dah, kami tak nak infra tak apa. Minta benda gitu, itu juga tak diluluskan. Maka tak payahlah benda-benda yang kata tadi. Kita cuba usaha, kita memohon kepada orang yang ada otoriti di dalam hal-hal kenaan dengannya. Dan 3 hari lepas, saya Datuk Pengarah JAKIM pergi berjumpa dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Syafiq, Datuk Si Syafiq, bincang berkenaan dengan hal keadaan guru kafar. Guru kafar nak minta tetap. Persoalan dia bukan soal tetap. Kafar ni, guru ni sebenarnya kita tak ada jawatan. Dia di dalam kerajaan di nama Warren.
Kalau dikatakan okey, negeri Kedah ni ada 10 lagi warrant penjawat itu. Kafar ni tak ada. Status guru kafar ni tak ada. Kita hanyalah elang saja. Tak ada. Melibatkan 35,000 guru kafar. Itu bukan soal kita nak tak soal dia status itu pun tak ada lagi. Cuma kita cuba untuk nak perlihatkan dari segi sudut apa penyelia kafar, penyelia masjid daerah PPMD. Itu cuba untuk kita nak uruskan kerana mereka ni COS, Contract of Service. Contract of Service ni kalau mereka berkhidmat 15 tahun dan perkhidmatan mereka pula sebelum Oktober 2015, maka kalau sudah cukup 15 tahun, maka mereka itu akan dapat diserap secara automatik. Itu perbincangan-perbincangan kita berkenaan dengan untuk kebajikan guru-guru kafar dan juga pendidikan. Jadi tak betul lah kalau kita nak menginaya, kita tahu guru kafar ni hak duk kerja ni kawan-kawan kita, adik-beradik kita, nak saudara kita, maka itu semua kita tahu mereka adalah merupakan orang yang banyak memberikan kerjasama yang baik kepada masyarakat untuk mendidik agama sebagainya. Begitulah juga tentang hal-hal yang berkaitan macam baru ni apabila berlaku banjir di sini, kita dapat suruh untuk meminta kepada Mawib sebanyak 1.3 juta kita bagi. Dan oleh kerana mari-mari baru ni Tok Sanusi kata ada lebih kurang ada 600 orang lagi kan. Semua 900 orang, jadi 300,000 lagi tak cukup, insya-Allah. Kita cuba nak berikan janji kita setiap keluarga kita akan beri untuk RM1,000. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jadi apa yang saya sebut tadi, yang penting kepada kita ialah kita duduk dalam kerajaan, kita boleh untuk menunjukkan inilah PAS. Yang paling penting kaki tangan kerajaan ni kenal beza antara menteri PAS dengan menteri bukan PAS. Kita boleh tunjukkan tamayus. Kita boleh tunjukkan kita adalah merupakan orang yang betul-betul untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang diberikan amanah kepada kita. Kalau kita katakan ini adalah merupakan satu benda-benda perkara yang boleh dilakukan, insya-Allah kita akan laksanakan menurut apa yang telah diputuskan oleh parti kita, oleh jamaah kita, dan kita akan melakukan kerja-kerja yang lain, proses-proses islamisasi yang lain. Antaranya ialah setiap 2 bulan sekali kita mengadakan satu program Qiyamul Lail perdana di Putrajaya. InsyaAllah bulan depan mengada 13 hari bulan dan dihadiri hampir dekat 700 orang di masjid, terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan sebagainya yang kita datang secara volunteer, bermula daripada pukul 4.30 pagi sampai lepas kuliah subuh, maka kita bersurai. Maka itu benda-benda yang mampu untuk kita buat. Maka insya-Allah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, janganlah kadang-kadang orang kata sejak PAS jadi kerajaan, PAS tidak lagi menyuarakan pandangan-pandangan. Baru ni ada parlimen, ada wakil rakyat PAN kata ini lebih kurang sama je dengan PAN dengan PS. Saya kata tak sama. Mana boleh sama dengan dia? Dia lain, dia tak boleh bercakap langsung. Bab-bab agama, bab Islam ni kita cakap, soal tak boleh buat soal lain. Tam cakap kita bercakap, tam menentang kita menentang. Tam tak betul kita cakap tak betul. Benda-benda seperti ini benda yang kita terus konsisten dengan sikap kita yang jelas kepada kita ialah soal amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan perkara-perkara bukan saja kita nak beri kepada masyarakat itu agama kerohanian, malahan dari segi sudut jasmani, sudut pembangunan juga kita tidak lupa untuk kita uruskan. Kalau Ibu Persekutuan, insya-Allah tahun ini saya cuba untuk nak mengeluarkan 2,000 orang asnaf dengan kita nak beri modal teroka sebanyak 20,000 seorang, melibatkan 40 juta. Dan lebih mungkin sikit masa lagi akan dilancarkan lebih kurang 700 orang, iaitu kita akan cari asnaf-asnaf untuk mereka daripada asnaf, harapan saya lepas ni mereka akan mengeluarkan zakat. Kita ada penerima tetap Wilayah Persekutuan ni hampir dekat dengan 30,000 sebulan, daripada RM500 sampailah kepada RM1,000 yang mendapat bantuan ni tadi. Kita cuba buat, saya kata zakat kita kena belanja. Kita kena beri, bukan hak kita.
kita latih dia melalui perniagaan pula Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Minta maaf saya cakap bab ni pasal hak yang ni hanyalah di bawah wilayah saja, duit tu hanya wilayah Persekutuan, Labuan dan juga untuk Putrajaya saja. Di Kuala Lumpur ni kita kena ingat 3,000 orang merupakan orang yang berada di dalam keadaan RM3,000 sebulan berada di tahap kemiskinan ke bawah. Sebab tu kita perlukan untuk kita nak empowerment mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang boleh. Hasrat kita ialah daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Artinya kita tak nak, kita ni hanyalah kadang-kadang orang nak nampak kata ustaz-ustaz apabila pegang jawatan ni mungkin kita hanyalah cakap tentang qala Allah, qala Rasul saja, bab nak ajar orang sembahyang saja, dia ingat PAS ni, dia ingat hanya itu saja. Kita nak beritahu kita juga mampu untuk nak buat, dan melalui Yayasan Wakaf pula 10 hektar tanah dekat Perisen 20 kita sedang untuk membangunkan pertanian untuk petani wakaf yang akan kita lakukan, melibatkan juga asnaf-asnaf yang berada di sana. Jadi saya rasa tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita akan mendengar mutiara-mutiara yang baik daripada Tan Sri Tuan Guru kita untuk menyampaikan maklumat kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, dan saya yakin dan percaya Kedah insya-Allah kita mampu untuk pertahankan dan mampu untuk kita meneruskan segala program-program yang kita telah rancang, yang siapa yang kita dapat lihat memang dipuji oleh pimpinan-pimpinan pusat, antaranya pimpinan-pimpinan kerajaan pusat. Antara Kedahnya yang boleh menjadi itu kerana kita memudahkan menjadi orang yang mesra pelabur, yang agak memudahkan, banyak retip-retip yang kita potong untuk membolehkan orang hadir ke tempat kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itulah saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.